Tahun 2024, Malaysia terima pelaburan asing bernilai 3,5 billion. Angka ini bukan main-main. Ia pecah rekor 14 tahun dan lebih tinggi 23% berbanding tahun sebelumnya. Tapi kenapa media antara bangsa jarang bercakap pasal Malaysia sedangkan negara jiran kita dapat liputan besar-besaran? Hari ini saya nak dedahkan kenapa pelabur Asia diam-diam pilih Malaysia dan kenapa Anda perlu tahu sekarang. Kalau Anda tengok video ini sekarang, tolong saya buktikan satu penda. Ramai yang cakap konten pasal ekonomi Malaysia ni membosankan, tak ada orang nak tengok. Tapi saya percaya rakyat Malaysia sebenarnya nak tahu apa yang berlaku dengan negara kita. Kalau Anda setuju video macam ni patut disebarkan, tekan subscribe. Tunjukkan yang kita ni concern pasal masa depan negara kita. Assalamualaikum dan jom kita selami kenapa Malaysia jadi pilihan tersembunyi pelabur Asia. Sekarang ni, bila sebut pelaburan Asia, orang mesti fikir Singapura, Thailand, ataupun Vietnam. Malaysia macam dilupakan. Tapi data terbaru bongkar satu realiti yang mengejutkan. Dalam tempoh 5 tahun lepas, Malaysia secara konsisten berada dalam top 5 destinasi pelaburan ASEAN dan tahun lepas kita naik ke ranking kedua, hanya di bawah Singapura. Apa yang pelabur nampak, yang kita sendiri tak perasan? Pertama sekali, kita kena faham satu benda penting. Pelabur besar tak buat keputusan ikut hati. Mereka ada checklist yang sangat spesifik. Malaysia tick hampir semua box dalam checklist itu, dan saya akan tunjukkan satu persatu. Coba Anda bayangkan Anda pelabur dari China atau Korea yang nak expand bisnis ke Asia Tenggara. Anda perlukan 3 perkara utama: kos operasi yang rendah, tenaga kerja mahir, dan akses kepada pasaran besar. Malaysia tawarkan ketiga-tiganya dalam satu package. Kos operasi kita lebih rendah berbanding Singapura, tapi infrastruktur kita setanding. Ini bukan klaim kosong. Ambil contoh kos elektrik industri. Di Malaysia, purata kos untuk pengilang adalah sekitar 10 sen per kilo roti. Bandingkan dengan Singapura yang boleh cecah SG 20, lebih kurang rusno anan. Thailand pula nombor sisi sen per kilo piago. Nampak tak advantage kita? Sekarang soalan besarnya, kenapa perkara simple macam ni boleh jadi game changer? Bayangkan sebuah kilang semikonduktor yang guna berjuta-juta kilo putih setahun. Perbezaan beberapa sen dalam kos elektrik tu boleh translate kepada jimat berjuta ringgit. Syarikat-syarikat besar macam Intel, Infineon, Data Bosch bukan bodoh. Mereka dah buat calculation dan mereka terpilih Malaysia. Tapi tunggu dulu. Murah sahaja tak cukup. Pelabur nak jaminan mereka boleh operate dengan cekap. Disinilah Malaysia tunjuk kekuatan tersembunyi kita. Kita ada free trade agreements dengan 60 buah negara. Apa maksudnya? Maksudnya sebuah kilang di Malaysia boleh ekspor produk mereka ke negara-negara besar macam China, Jepun, Korea, Australia, malah Europe dengan tarif yang sangat rendah atau SIFAR. Coba Anda operate dari negara yang tak ada FTA sebanyak nih. Kos ekspor Anda akan naik mendadak. Saya nak bagi satu contoh real yang jarang orang cerita. Syarikat ternakan salmon Norway bernama SalMar ST baru-baru ini umumkan pelaburan berbilion ringgit untuk bina facility aquaculture di Penang. Kenapa Norway yang ada industri salmon paling advance di dunia pilih Malaysia? Sebab pertama, lokasi strategik kita. Dari Penang, mereka boleh hantar salmon segar ke seluruh Asia dalam masa 24 jam. Kedua,
teknologi kita dalam marine engineering dah cukup maju. Ketiga, FTA kita dengan negara-negara Asia memudahkan ekspor mereka. Ini contoh perfect macam mana Malaysia jadi pilihan, walaupun nampak macam tak logik pada mulanya. Sekarang mari kita bincang pasal sektor yang paling hot, teknologi dan semikonduktor. Malaysia sebenarnya pemain utama dalam rantaian bekalan semikonduktor global, cuma ramai yang tak tahu. Kita handle 13% daripada back-end semiconductor assembly dan testing dunia. Angka itu lebih besar dari Vietnam dan Thailand digabungkan. Lebih di 50 syarikat semikonduktor global ada operasi di Malaysia. Intel, AMD, Infineon, NXP, Bosch, semua ada. Tahun lepas, pelaburan dalam sektor elektrik dan elektronik Malaysia cecah 48,1 bilion. Ini angka tertinggi untuk sektor ini dalam sejarah Malaysia. Kenapa tiba-tiba semua syarikat tech nak masuk Malaysia sekarang? Jawabannya ada kaitan dengan perubahan geopolitik. Sejak tension antara US dan China meningkat, syarikat-syarikat global cari alternatif kepada China untuk manufacturing. Konsep ini dipanggil China Plus One Strategy. Mereka tak nak letak semua telur dalam satu bakul. Malaysia jadi pilihan utama sebab kita neutral secara politik, kita ada hubungan baik dengan semua pihak, dan kita dah ada ekosistem semikonduktor yang matang. Tapi ada satu faktor lagi yang sangat penting, tenaga kerja kita. Malaysia ada lebih 1,2 juta graduan STEM. Kos untuk hire engineer di Malaysia adalah sebagian kecil berbanding Singapura atau negara maju lain, tapi quality kerja setanding. Ini bukan kata-kata saya, ini data dari laporan World Bank dan survei pelabur antara bangsa. Ramai engineer Malaysia yang bekerja dengan syarikat multinasional dapat gaji antara Rp4.000 hingga Rp12.000, bergantung pada experience. Compare dengan Singapura yang bayar SGD 5.000 hingga SGD 10.000, 16 istimewa status hingga Rp37.000 untuk position yang sama. Dari segi pelabur, mereka dapat talent hampir sama quality dengan cost yang jauh lebih rendah. Dan jangan lupa pasal lokasi geografi kita yang memang power. Malaysia terletak di tengah-tengah Asia Tenggara. Pelabuhan kita, terutama Port Klang dan Port Tanjung Pelepas, adalah antara yang paling sibuk di dunia. Port Klang adalah pelabuhan ke-12 paling sibuk di dunia. Ini bermakna logistik jadi sangat efisien. Shipping cost rendah, masa delivery cepat, dan akses kepada 4 billion pengguna di Asia. Coba bandingkan dengan negara lain di rantau nih. Vietnam memang populer untuk manufacturing, tapi infrastruktur mereka masih berkembang. Thailand hebat, tapi mereka lebih fokus pada otomotif dan pertanian. Indonesia besar, tapi birokrasi mereka complicated. Filipina ada tenaga kerja ramai, tapi isu politik stability kadang-kadang jadi concern. Malaysia, kita stabil, infrastruktur solid, dan sistem undang-undang kita berasaskan common law yang pelabur barat paham dan comfortable. Sekarang saya nak reveal satu tren yang mungkin ramai tak perasan. Pelabur Asia sendiri yang paling agresif masuk Malaysia. Dari 3,9 bilion pelaburan tahun lepas, majority datang dari negara Asia. China, Jepun, Korea Selatan, dan Singapura adalah antara pelabur terbesar. China seorang kontribut berbilion ringgit melalui proyek-proyek dalam sektor teknologi, infrastruktur, dan renewable energy. Korea Selatan pula fokus pada elektronik dan otomotif. Kenapa pelabur Asia lebih minat berbanding pelabur Barat? Sebab pelabur Asia paham ekosistem Asia dengan lebih baik. Mereka tahu Malaysia adalah gateway yang perfect untuk serve pasaran ASEAN yang ada 640 juta penduduk. Mereka juga comfortable dengan cara kita buat bisnis, kultur kerja kita,
dan mereka nampak potensial growth yang masih banyak. Satu lagi sektor yang pelabur diam-diam masuk, data center dan cloud computing. Microsoft, Google, Amazon Web Services, semua dah announce atau expand data center operation di Malaysia. Kenapa? Sebab cost elektrik kita kompetitif, kita ada submarine cable connectivity yang excellent, dan kerajaan kita support dengan insentif cukai. Malaysia sekarang nak jadi hub data center untuk Asia Tenggara, dan pelabur nampak peluang besar nih. Tapi sekarang Anda mungkin tertanya, kalau Malaysia bagus sangat, kenapa rakyat Malaysia sendiri ramai yang komplain pasal ekonomi? Ini soalan yang sangat fair. Realiti adalah, walaupun pelaburan asing tinggi, tak semua rakyat rasa benefitnya secara direct. Pelaburan ini ambil masa untuk translate kepada job creation, wage growth, dan peningkatan standar hidup. Tambahan pula, ada gap antara sektor yang menerima pelaburan dengan sektor yang rakyat biasa bekerja. Banyak pelaburan masuk sektor high-tech, tapi majoriti rakyat Malaysia bekerja dalam sektor service dan SME yang mungkin tak direct benefit. Ini sebenarnya cabaran kerajaan, macam mana nak ensure pelaburan asing ini trickle down kepada rakyat biasa. Tapi yang penting Anda kena faham, pelaburan hari ini adalah foundation untuk ekonomi masa depan. Ia tak instan, tapi ia penting. Sekarang mari kita bincang pasal sektor renewable energy yang tengah jadi tumpuan. Malaysia target nak capai 70% renewable energy capacity menjelang 2050. Ini buka peluang masif untuk pelaburan dalam solar, hydro, dan biomas. Pelabur dari Denmark, China, dan Jepun dah mula masuk sektor ini. Sarawak sendiri tengah develop hydrogen ekonomi yang berpotensi jadi game changer untuk Malaysia. Dan yang paling menarik, pelabur nampak Malaysia sebagai negara yang stabil untuk long-term investment. Berbeza dengan beberapa negara di rantau ini yang ada political turmoil atau polisi yang berubah-ubah drastik, Malaysia, walaupun ada pergolakan politik, overall masih maintain stability dalam dasar ekonomi. Pelabur suka predictability. Mereka nak tahu yang investment mereka selamat untuk 10, 20, 30 tahun akan datang. Sistem perundangan kita, walaupun ada ruang untuk improvement, masih dihormati. Hak harta terjamin. Contract enforcement boleh dipercayai. Ini semua benda yang nampak basic, tapi sangat kritikal untuk pelabur. Jadi, apa kesimpulan besar yang Anda perlu bawa balik hari ini? Malaysia bukan sekadar pilihan alternatif. Kita adalah pilihan strategik untuk pelabur yang paham ekonomi Asia, kos operasi kompetitif, tenaga kerja berkualiti, lokasi strategik, infrastruktur yang solid, dan stability politik ekonomi. Semua ini bukan accident. Ini hasil decades of policy yang konsisten dan usaha membangunkan negara. Pelaburan ketiga Tusnyanidi 95 billion tahun lepas adalah bukti yang pelabur global dan regional confident dengan masa depan Malaysia. Mereka tak letak berbilion ringgit kalau mereka tak yakin Malaysia boleh deliver return yang bagus. Untuk Anda yang rasa Malaysia ini negara biasa-biasa saja, mungkin sudah tiba masanya untuk tengok semula. Kita ada kekuatan yang pelabur luar nampak, tapi kadang-kadang kita sendiri yang tak perasan. Malaysia sedang diam-diam jadi powerhouse ekonomi Asia, dan trend ini akan continue kalau kita maintain kelebihan kita dan terus improve. Kalau Anda rasa video ini buka mata Anda pasal potensi Malaysia, tekan like dan subscribe untuk lebih banyak konten pasal ekonomi dan bisnis Malaysia yang jarang orang cerita. Share video ini dengan kawan-kawan yang perlu tahu yang negara kita sebenarnya tengah bergerak ke arah yang betul. Dan tinggalkan komen
beritahu saya sektor mana yang Anda nak saya analyze lepas nih. Malaysia bukan underdog. Kita dark horse yang pelabur dah lama identify. Sekarang terpulang kepada kita rakyat Malaysia untuk sama-sama pastikan kita capitalize peluang nih untuk masa depan yang lebih baik.